Semua pelajar ni kena tahu lah mereka tinggal di zon mana, siapa orang pelajar, ada masalah hubungi bagi saya. Okay? Dan sekiranya DPR membuat aktiviti, saya minta tolong support. Saya memang galakkan pelajar-pelajar untuk menjalankan aktiviti sama ada bersama dengan masyarakat di luar, ya, ataupun membawa masyarakat buat program di dalam campus, ya, maknanya terpulang. Penduduk boleh buat join bersama. Kita pernah buat di Astana Alam untuk royong, okay? Taklimat bersama kita pernah buat. Jadi alhamdulillah, walaupun kehadiran itu kadang-kadang agak kurang, tapi yang pentingnya kita ada perhubungan yang baik di kalangan pihak usaha IDM, pelajar dan juga saudara penduduk. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, habis 1 jam. Satu lagi saya minta pelajar-pelajar semua, ya, tolong buka Facebook saya, Facebook dekat FSS Sarjo IDM, tolong like saja. Maklumat orang nak sambung saya itu sampai dengan Facebook itu, dan saya akan sampaikan maklumat melalui Facebook. Saya nak box 6,000 akan like saya. Ya, saya akan suruhkan kepada, dan saya nak ini disegerakan dalam komponen. Like saya dah. Saya dah ada dalam 200, saya nak like sampai dekat 3,000 pelajar insya-Allah saja. Jadi mudah. Saya nak berkomunikasi walaupun dalam keadaan tidak mengatur, tapi insya-Allah saya akan pergi pada deadline selesai malam ni pergi like, ya. Kita like saya minta. Okay, terima kasih Profesor. Tadi saya suruh Profesor ulang balik berkenaan dengan refund tu supaya seterusnya peraturan dia cantik minit lah. Ya, kalau benar itu berlaku, jadi alhamdulillah kita ucapkan terima kasih lah kepada Profesor akan sumbangan tersebut, walaupun 100 pun duit juga. Ya. So untuk itu, untuk masyarakat, untuk adakan gotong royong pada 30 bulan 6 tu, sebelum daripada mesyuarat 26 hari bulan 6 2013, saya minta wakil daripada student ni datang untuk bermesyuarat dengan kita. Sebab kita 26 nak buat preparation, apa yang patut kita buat, apa yang kita buat. Dan mesyuarat itu kita akan adakan di Dewan sebelah, InsyaAllah, 26 bulan kita ada mesyuarat untuk menetapkan apa yang kita buat pada 30 hari bulan itu. Minta Cik Omar pun kalau ada masa datang lah untuk kita selama mesyuarat. Okey, di samping itu juga, kalau 30 hari bulan tu, kalau ada yang ambil jurusan kedoktoran ke yang sudi datang, boleh kita buat-buatkan dengan penduduk di sini supaya cek kesihatan, tekanan darah tinggi ke, kecil manis ke, apa ke yang berkaitan dengan kesihatan. Kita boleh buatkan satu kelas kat sini untuk kesihatan, mana yang ambil jurusan kedoktoran lah. Sebab penduduk kat sini rata-ratanya dah berumur 40 ke atas. Ada yang kecil manis, ada yang darah tinggi, ada yang penyakit yang suka untuk diobati. Contoh macam ada rakan kita yang tangga akasia dekat atas, ya, dia mengalami penyakit kulit yang kronik. Ya, penyakit kulit yang kronik, sakit sini dia akan pergi ke sini. Jadi bila kita tengok sedih sangat, macam baru kesan terbakar. Ya, kesan terbakar tu main merah badan dia. Jadi kalau ada kebakaran daripada UiTM, saya tahu UiTM ni bagus, anda belaka, janganlah pasti kita yang sakit, mungkin ada area yang baik untuk selesaikan masalah. Okey. Seterusnya, apa lagi cadangan daripada ibu bapa, murid-murid semua, pelajar semua, supaya masalah yang kita hadapan ni kita akan selesaikan. Ada tak apa lagi soalan? Ada ni. Saya respon pada Saya selesaikan. Apa saya jalan? Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya selaku daripada Wakil Fakulti Sains Kesihatan. Yes. Berkaitan dengan khidmat kesihatan, saya cadangkan Persatuan Penduduk hantar surat permohonan pada pihak Fakulti Sains Kesihatan ke adres pendidikan. So sebenarnya kita ada banyak persatuan pelajar. So in this case saya consider lebih kepada nak minta khidmat persatuan pelajar kejururawatan.
So jururawat ni walaupun banyaknya perempuan, tapi ada seorang lelaki yang jurusan jururawatan. So kita kalau ada permohonan daripada persatuan penduduk, kita boleh bawa dalam syarat dan kita akan minta persatuan pelajar tu turun. So sebab dia memang kita biasa ada macam aktiviti khidmat masyarakat. So permohonan tu saya rasa ada baik kalau permohonan tu datang daripada pihak penduduk. Itu je. Untuk nak dapat nak sediakan perkhidmatan tu tak mustahil. Tapi permohonan tu sila mohon melalui dekan. So dan dekan akan salurkan kepada persatuan yang berkaitan. Okey. Pelajar, wakil pelajar. Pelajar dengar luahan pelajar pula. Kita dengar luahan pelajar. Pelajar-pelajar ni mungkin ada Idea-idea yang kaizen ke, penambahbaikan ke. Boleh kemukakan soalan. Untuk penambahbaikan. Wakil pelajar. Come on. Selangor ku sayang. Sayangi Selangor anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, nama saya Muhammad Nazri bin Mazlan. Okay, saya wakil pada Majlis Perwakilan Pelajar. Sejalan kelas itu. Jadi saya rasa macam benda ni bagus kalau kita adakan selalu. Sama-sama kita bincangkan apa kebaikan, bukan masalah yang berlaku dan kita cari solution kan. Sebab apa yang selalu berlaku, kebanyakannya student dipersalahkan. Dan macam kita tengok yang tempat lain pun cakap blok, tapi ni agak sana kan, student dia kena charge lain macam ni semua kan. Macam speaker harga lain kan. Tapi macam bila kita lain meeting ni, mana kita boleh bincang secara baik dan menyelesaikan masalah yang berlaku. Okay, tapi Pindah ke sini. Buat baik-baik. Sebenarnya tak ada soalan lah. Cadangan. Tak ada soalan, bagi cadangan. Kita bagi penambahbaikan, kaizen. Okay, cadangan untuk penambahbaikan ya, kalau macam kita tengok sekarang ada pertandingan mencipta logo ada bersatu besok ni. Okay, jadi macam pertandingan logo ni kalau boleh kita buka kepada student design yang memang mereka membawa cipta logo kan. Kompor menang lah. Kompor menang, kami tak boleh lah. Dia makan. Bagilah kami, janganlah masuk. Macam yang sekarang kita nampak benda tu ada dekat blog ni, dekat blog-blog dia kan. Tapi kalau boleh, kalau linkkan post tu pada UiTM Puncak Alam ke Facebook. Oh, habis. Benda tu lagi bagus. Habis penduduk tak boleh je makan. Sebab UiTM Puncak Alam tu MVP yang jaga terus. Habis lah gua punya. Tak masuk ranking lah gua punya. Bawah. Masuk boleh, baru tak ada lagi. Dia ada kategori je. Umur 40 tahun, umur 28. Banyak kategori, banyak pertukaran. Banyak pertukaran. Saya student design, and I'm sorry if I'm speaking in English because my first language is English. Oh, tak apa. Itu ada dictionary ni, kita terus buka. Actually, we want to request something from people who here. We want to request a place that we can study nearby here, because if we say we want to open a student center in Inshallah, they know people go. They know less people are going for student centers. But we want to place that we have that we Inshallah that every day student will go. And we want to request a place that nearby to go and back to our house, because if we want to use UiTM Puncak Alam, UiTM Puncak Alam is taking about 5 kilometers, it's taking 15 minutes to go and back. And yeah, if night, how can we going back from inside the UiTM to go out? Because the guard will say what to do inside, and how we gonna, because the guard will say so too much and they will like keluarkan saman for us like that. Kalau tadi dekat tu lah. Bagi tanah, bagi baca kan. Baca wakaf tu lah.
Oh, alamak. Bagi. Ni. Bagi brother ni. Ini. Jangan nyanyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, macam yang postcard tu, yang tempat masuk kad tu, dia punya tu terlalu ketat. Macam kami para pelajar, anda ingin masuk untuk mengambil barang untuk menghantar kawan, dikenakan tulis nama, tulis semua tu, macam ini melambatkan. Macam kami nak pergi ke kelas, kena tulis nama kat situ dulu. Macam melambatkanlah para pelajar kami pergi ke kelas. Terlalu ketat. Cuma pelajar cuma dikurangkan sikit lah. Banyak tanya lah. Banyak tanya. Okay, Assalamualaikum. Mungkin topik saya ni lari sikit lah tajuk. Macam kami lah, saya rasa dekat kawasan blok saya rasa penduduk kat situ sangat tak jaga kebersihan. Contohnya kasut sekolah anak-anak dia terbiar je dekat depan pintu rumah kami, stoking. Lepas tu dekat tempat surat tu berterabur sangat dengan kertas-kertas, air, tumpah semua. Saya rasa macam kita memang, kalau kita kita belajar pergi kelas boleh lah tolong kutip, tapi kalau dah kita belajar atas ni tanggal 2 Tanggal 5. Tanggal 5. Puluh dia ni. Tanggal 5. Puluh dia ni jumpa ni. Macam ni. Nampak. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Saidi. Nama agak-agak. Design. Dekat sini saya nak bagi cadangan sikit. Since kami pun dekat sini tak ada macam parents untuk pantau kami kan. So saya nak cadangkan kami dengan family-family yang ada dekat sini, kita buat program anak angkat, so that apa yang kami buat kira kami ada orang untuk ambil tahu apa yang kami buat, so that kami tak lost tau. Lepas tu kami we are really love to have mom and dad here. Lepas tu kita rasa macam ada orang tolong tengok kita lah. Lepas tu saya nak undang balik apa yang macam yang kawan saya kata tadi, sebagai student art and design kami sangat perlukan tempat untuk kami buat kerja. Since saya rasa macam saya pun tahu situasi pekerjaan kami, jadi kami tak bekerja macam student lain. Sistem belajar kami, so kami memang sangat perlukan tempat. Muhammad Kusairi. Ya. Itu sajalah. Saya fasa 3 blok kita berapa? Saya rasa tak ada, kira tak ada masalah lah mana-mana blok pun kan. Tapi bagus untuk kami ada family angkat, so that kami boleh refer dekat orang apa yang kami buat setiap hari. Dan kami nak macam nak keluar malam tu, so orang tahu ke mana kami pergi. Itu saja. Atas pada Assalamualaikum. Salam. Saya Husni Zuhairi Sabini. Saya setuju dengan pendapat kawan saya tentang tempat tu. Dan sekarang ni macam dalam keadaan sekarang ni mungkin penduduk di sini tak faham macam cara kami bekerja. Memang biasanya macam kami student art biasa kerja tengah malam lah. Macam kadang-kadang ada orang cakap macam kenapa waktu malam nak kerja, sebab macam kita orang bukan bekerja sekarang ni. yalah, macam dia kerja khusus gitu. Assignment kita orang macam waktu malam tu yang macam kita orang lebih selesa buat, macam korang faham macam situasi kita orang lah. Satu macam kalau nak masuk dalam tu student siapa yang ada kereta tu kadang nak pergi ke hostel pun tak boleh nak parking kat sana, nak kena parking kat bawah, kalau parking kat atas kena climb pula, jadi masalah pula. Nak berjalan tu jauh juga kalau dekat dalam kampus tu. Kalau kita orang nak buat perbincangan dalam tu kadang-kadang jadi isu juga lah. nanti JMB tu lupa lah ya. Okey, saya nak serahkan jawapan untuk soalan daripada
pelajar UiTM ni, saya nak Profesor kita menjawab. Yang pertama, dia minta adakan space untuk dia belajar. Yang kedua, berkenaan dengan speaker, dia nak masuk dekat UiTM tak boleh. Jadi saya minta Cik Omar tolong jawab lah. Okey, saya cuba jawab satu yang saya boleh jawab lah. Pertama sekali tentang daripada freedom tadi kan, ruang untuk study group untuk bahasa dan sebagainya, buat kerja tadi kan. Okey, kamu tahu tak di Bandar Puncak Alam ni ada satu library? Siapa tahu? Di mana? Di mana? Di mana? Atas kafe. Cafe ni Starbucks. Coffee bean. Okey, yang di PSP di dalam kampus itu adalah library UiTM. Tapi di luar ni pun ada library. Tapi malangnya very small. Kalau kecil, di pasar 1. Saya rasa penduduk pun dia tak tahu kan? Ya, saya pun terkejut sebenarnya. Saya diberitahu oleh isteri saya pada awal bulan tu. Sebab dia kadang weekend ni nak bawa anak pergi library kan. Dia pergi library di Meru. Di Meru tu library tu beritahu di Puncak Alam ada. Kami pun tak pernah nampak. Saya tak pernah nampak signboard tu. Ya. Tapi mana di pasar 2, memang di belakang di sekolah dia tersorok. Saya pun tak tahu macam mana dia punya location. Okey, untuk itu mungkin benda ni kita cuba bawa bersama dengan Ustaz Putu ke Majlis Daerah Selangor. Kalau boleh lah, dia dapatlah ruang yang, sebab banyak ruang yang Alam Jaya tu bangunan-bangunan yang baru tu, kalau boleh dia sewa lah, kita canangkan kepada Majlis Daerah, kita usulkan benda ni. Kalau Majlis Daerah boleh bantu supaya pelajar kita pun dah makin ramai. Saya daripada tu bukan untuk belajar saja, penduduk-penduduk pun perlu library juga kan. Jadi ini kita akan bawa usul ni kepada Majlis Daerah atau untuk lah. Tentang kelonggaran tu daripada Nazrin juga ada dia. Kelonggaran untuk jadi pos keselamatan. Bagi saya lebih ketat, lebih bagus. Jadi masalah kita sebab bila kita tinggal di mana-mana pun, kita pergi ke mana pun di UiTM, dia pergi kerja besok, di mana boleh pergi, mesti ada peraturan. We have to follow the rule and regulation. Mana yang kena asal kan? Kita tak boleh lepaskan diri escape from tu. Bila kita cuba escape tu, jadi timbul masalah sekarang. Tapi insyaAllah penduduk boleh mengisap. Dia boleh maklumkan kepada penduduk. Okey, tapi minta jangan dia take advantage kat situ kan? Boleh ya? Kemudian tentang kebersihan, ada nafsiah tadi ya. Baru ni saya ada mesyuarat dengan Dr. Wan unit kesihatan kampus kita. Dia buat Rashidah. Dia memanggil beberapa ahli tangan, beberapa pembagian berbincang untuk menubuhkan tim di Buster. Di Buster dia untuk macam Ghostbuster juga, tapi dia bukan dia bukan tangkap syaitan lah, bukan tangkap ghost lah, tapi basmi denggi ya, bagi yang basmi yang mau denggi. Jadi saya telah bila dia beritahu saya tentang isu ini, saya pun bercakap dan mengusulkan kepada beliau untuk kita menubuhkan kumpulan-kumpulan atau pasukan di Buster di luar untuk pelajar yang ada tinggal di luar kampus lah, non-resident. Jadi saya belum sempat bercakap dengan GPNA. Sebab masalah kami sekarang ini dengan GPNA, saya galakkan untuk membuat banyak aktiviti yang boleh melibatkan berapa ramai pelajar non-resident dan juga menumpukan kelab-kelab di dalaman di bawah GPNA itu sendiri. Sama ada juga di Buster. Kalau
Jabatan Kesihatan kombi bagi kombi rasa pernah. Ini pun sama. Dia untuk menjaga selain daripada Aedes, dengue, kebersihan kawasan apa semua dia ambil kira. Jadi kalau pelajar dia dapat melibatkan diri bersama-sama dengan guru, saya rasa masalah kebersihan ni kita akan dapat sama-sama jaga. Walaupun ini sebab bila pelajar dah tinggal di kawasan-kawasan masyarakat penduduk, dah jadi satu masyarakat, maka kena jaga bersama-sama. Bukan kita menyalahkan penduduk bersih itu semua. Sebagai pelajar saya selalu ingatkan kita sebagai pemangkin, komunitas ini sebagai pemangkin kepada masyarakat, membantu masyarakat, anak-anaknya meskipun dia nak bagi tuition dan sebagainya, menunjukkan kasihan untuk diri yang baik. Itu sebab kita mendapatkan jalan sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita buat konten. Saya itu sampai sekarang itu satu saja. Sebab saya tak boleh buat kerja ni. Saya tak boleh buat kerja nak jaga 5,000 pelajar 5 di satu buat. Masyarakat itu semua ibadah kepada kamu, ibadah kepada suatu demi masyarakat. Tak benda saya, menjawabkan saya. Dan program angkat saya sangat tuju. Kalau tak ada program angkat ni pun, saya ada cara saya dah minta JPNR latih dia punya wakil-wakil di kalangan pelajar. Tapi pelajar-pelajar diri yang mengucapkan diri. Bila kita minta semua, terutama yang ini dia macam mencintai diri, menjauhkan dia takut. You kena tunjukkan sebenarnya bakat-bakat kepimpinan, the positif yang ada di dalam diri you. Pemain saya yang kita ajar di universiti ni, untuk sama-sama membantu kawan-kawan kita, kawan-kawan yang ada di luar ni. Kalau tak ada wakil, macam mana? Tak ada orang nak beli, macam mana kita nak buat? Okay? That's why saya selalu tekankan kepada JPK, sebab saya PPP di dalam kampus. Jawatan saya jaga di luar. Macam mana nak jaga dulu? So saya minta PPNR bersama-sama MPP, MPP pun sama. Sebenarnya saya nak libatkan semua, MPP, SFF, JPK, benar. Saya nak lu jangan selaras bersama-sama. Jangan kata DPNR DPNR jaga luar aja. MPP tadi, MPP kena main peranan juga, to push. Jadi anak angkat ni saya lagi suka mana you akan rapat dengan penduduk. Bila penduduk buat mesyuarat, kita kena hadir. Kalau dia buat mesyuarat, dah hadir, tak dapat maklum juga. Kita buat program mesyuarat pun, dia tak hadir, tak berjaya. Itu pendapat saya. Jadi saya serahkan kepada Prof. untuk tambah kalau ada. Okey, pasal center dia InsyaAllah saya kalau orang peribadi kita dulu. Saya kata, tapi tu nombor satu je saya minta. Saya minta kalau nak jadi motor dalam Facebook saya jawab Facebook je. Ada 3 Facebook daripada pelajar sebenarnya saya jawab ni. Menjawab sekali. Jadi turun like saya dengan segera. Saya cover Facebook ni untuk kita akan, kalau saya cover daripada tu dalam dengan segera. Betul lah. Betul lah. Okey, satu lagi yang kita bersoalan. Luar dia tahu. Saya terima kasih untuk angkat ini. Sebelah mantan. Saya Dr. Ahmed sebagai penajunya, saya minta Dr. Ahmed bawa ni kita sama-sama dalam konteks. Saya menyokong, saya sungguh sebenarnya. Kita buat relasi dengan sebab you all sekarang nak exam, saya kata kita bahan exam. Jadi mungkin dalam masa exam ni kita agak terpaksa kita kelewatkan sikit kita buat dalam program kan. Sebab kita 26 bulan untuk makluman kemudian 20 kita bulan untuk pemeriksaan JITF. Jadi pelajaran kita ni sebagaimana yang dikatakan tadi, satu lagi saya minta sebagaimana kita tahu pelajar-pelajar ini UiTM, FSSA ni bekerja, kita memang kerja malam, saya faham, saya sendiri begitu. Tapi tolong satu je, boleh buat bersama waktu malam tak kisah, tapi tolong jaga tertib, adab bekerja waktu malam. Jangan menjadi venue, jangan buat. Sebab kita ingat kita abang kita yang kita sebenarnya nak tidur, adik-adik nak tidur, begitu cukup. Pasal sebelum-sebelum kita tak kisah. Dengar pakai telinga kepada dia, dengar tak telinga masing-masing. Pakai siapa dia pun, itu saja. Jangan bising dia. Dan jangan melibatkan lagi perempuan. Kalau dah
waktu perempuan atau waktu anak perempuan ni, cari tempat yang lapang, yang cari tempat yang orang boleh lihat, berbincang tak ada masalah. InsyaAllah, pasal space tu saya akan working out dengan insyaAllah saya akan kira baik. Itu je saya kata. InsyaAllah saya rasa pada 30 bulan insyaAllah saya akan berbincang dengan detail bagaimana mekanisme saya nak membantu pada especially ANR ni. Saya rasa untuk bersama-sama, sebab mungkin tak sampai 800 orang, mungkin kita ada pada pilihan hostel dan juga hostel. Jadi saya mandi untuk yang hostel, jadi sekali saya berjumpa sekali dan saya bersemuka dengan ibu orang 20 bulan ni. Apa juga masalah apa juga insyaAllah kita dapat satu kata gaji cantik atau surat cara rasmi kepada wisatawan penduduk sini, dan sama-sama kita bekerjasama. InsyaAllah saya rasa kalau benda benda yang berat, kalau sama-sama kita jenjing, insyaAllah kita sama-sama insyaAllah dia akan meringankan. Yang keduanya kalau kita sama-sama membantu, saya rasa kita tidak boleh bertolak balik antara lain. Nak mendalah satu penduduk nak mendalah pelajar tak akan berlaku insyaAllah. Tetapi dengan syarat kita kena memahami antara semuanya. Itu paling pokok, paling penting. Hormat menghormati. InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada jawapan dan dua-dua tokoh ATM. Sebenarnya yang awal saya katakan tadi, di mulanya permulaannya baik, di pertengahannya pun baik, dan di hujungnya pun tadi baik. Nampaknya kita nak sampai ke penghujung ni. Pukul 12 saya akan tamatkan. Tentang anak angkat itu, saya minta komen daripada pengurusi persatuan untuk komen dia, apa cadangan dia berkenaan dengan anak angkat itu. Sebelum itu saya nak perkenalkan yang baru datang ini adalah Encik Dola, mantan pengurusi kita yang lama. Beliau berkhidmat lama, daripada 2008 sampai ke 2013 sebelum diambil alih oleh Ustaz Asbullah. Silakan komen Ustaz Asbullah berkenaan anak angkat. Hidup Ustaz. Begini dengan anak angkat. Perkara ini telah dicadangkan oleh pihak pelajar itu sendiri. So perkara ini saya tak boleh bagi jawapan sekarang. Saya perlu berbincang dengan pihak fakulti apa role-role yang perlu tahu, bagaimana dan caranya untuk menjadi anak angkat sebahagian untuk pelajar-pelajar UiTM Puncak Alam, ya. So saya setakat ini sajalah. Nanti saya akan berbincang secara detail. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Asbullah. Walaupun role ya, tapi mungkin faham. Okey. Saya selaku yang menjaga bangunan di sini ya, nak menjawab ada 3 persoalan. Yang pertama berkenaan dengan sukarnya masuk ke kawasan ini oleh kerana kedekan syarat yang ketat. Sebenarnya tak ketat, anda yang ketat. Sebab apa setiap anda masuk ke kawasan mana-mana sekalipun, sebenarnya Cik Omar beritahu tadi, kalau ada stiker dekat tak tahan. Sama juga kamu bila operasi tentang pendatang tanpa izin, kalau kamu tak ada IC, kamu akan ditahan. Faham tak? Itu gambaran dia. Kalau kamu ada stiker, kalau student itu berwarna merah, kalau penduduk berwarna hijau, so kamu boleh masuk. Kalau student itu parking di sebelah sana, kiri dan kanan untuk student, yang sini untuk penduduk. Tetapi kalau ada kosong, anda boleh parking. Tapi kalau penuh, kalau penduduk nak parking kat situ, anda kena beragak. Beragak macam mana? Anda parking anda kat sana. Mudah aja. Kita kena positif, positif. Tak perlu kita negatif. Tak perlu kita cari kesilapan yang remeh-remeh. Ikut dia positif. Okey, nombor 2 berkenaan dengan jaga kebersihan di tanggal 5. So insya-Allah lah besok pagi saya dengan JK akan pergi tengok tanggal 5 tu
dekat mana yang foto, nanti kita akan bagi surat peringatan lah, supaya betul dalam keadaan itu. So, terima kasih kepada komen-komen tersebut. Seterusnya berkenaan dengan jururawat tadi itu yang kita bagi doktor bagi tahu. So, minta kita punya pengurusi peraturan ajukan surat permohonan untuk para jururawat datang ke sini 30 hari bulan itu untuk kita adakan kelas cek seluruh badan. Perusahaan kesihatan, perusahaan kesihatan. Jururawat itu memang tadi saya bagi tahu banyakkan perempuan, tapi yang lelaki pun ada, termasuk anak saya juga. Anak saya baru masuk tahun yang pertama kos jururawat. Mungkin dia akan boleh belajar sama. Okey. Seterusnya berkenaan dengan student yang datang dekat sini, saya selaku pengurusi JB mengucapkan terima kasih. Anda datang dekat sini, maknanya anda memberi impak yang besar pada kita. Impak yang macam mana? Dari segi jumlah pendapatan untuk JMB R21. Faham tak? Kalau anda datang, anda membayar bil, jadi kita punya duit untuk akaun JMB akan meningkat. Dan kita memang tengok daripada bulan ke bulan dia gerak dia naik. So, terima kasih kepada student. So, saya harap rumah-rumah yang ada kosong ni anda sewa. Ya, anda sewa. Ya, InsyaAllah lepas ni kita akan, yang mana yang baru akan sewa, kita akan bagi tahu dia punya aturan-aturan itu supaya benda ni tidak berlaku. Okey, berkenaan dengan logo. Logo sebenarnya kita khaskan untuk RW1 penduduk 20 ini, sebab RW3 dah terkeluar daripada kawasan kita. Tetapi anda nak kita, anda boleh bagi kepada kawan anda lah. Dia daftar atas mengenai lah. Boleh John? Tak boleh cek makan lah gua apa ni. Kita perlukan Kecundang lah. bendera dekat depan tu dah siap. Satu bendera Malaysia, satu bendera Selangor, satu bendera untuk kita punya kampung kat sini tak ada lagi. Untuk kita logo. Mungkin ada pelajar yang IQ dia tinggi, dia cipta logo yang cantik. Kreatif. Tapi syarat dia warna mesti warna dua blok ni. Warna orange dengan warna purple. Ala-ala Dua warna. Okey, dia punya bentuk terpulang pada anda. Okey, hadiah kita akan bagi untuk pemenang nombor 1 saja. Okey, gua. Okey. Tak boleh macam orang yang masuk Pun yang masuk. Kita punya mantan pengurusi ada persoalan yang ditanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati yang acara majlis Ustaz Haji Suleiman, insyaAllah, dan yang saya hormati famous Haji Omar, Profesor Tawabah, saya baru first time jumpa, dan selalu pun masa malam yang doktor pun masa malam tadi jumpa. Ini saya ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan adik-adik sekalian seperti dari ITM. Sebenarnya saya pun dijemput pun semasa saya di on the way ke Kuala Selangor tadi. Jadi saya ada menghadiri tahliah arwah saudara sebelah rumah saya. Jadi saya tak dapat bersama pada awalnya, dan saya cuba jualan hadir kepadanya, insyaAllah sampai 11.30. Saya nak dah program yang tak ada. Jadi saya tadi pun saya akhir kita ada lagi minggu-minggu di Selangor ni, jadi saya turun. Jadi apapun saya rasa saya pun tak ada benda yang nak cakap. Saya rasanya dah mana lebar tuan-tuan maupun ataupun pihak pengurusi JP dan Persatuan Encik Omar dan rakan-rakan. So, cuma nasihat saya lah sepanjang saya terima mempromosi ataupun menjadi YDP Persatuan Penduduk daripada tahun
2005 semasa itu Barat Raja, dan seterusnya saya memangku seterusnya sampailah ke tahun 2012 akhirnya tugas saya. Apapun saya tidak lepas tangan, dan kebanyakannya pun benda yang sama juga. Adik-adik kita ataupun pelajar-pelajar PITM ni sebelum anda belajar di PITM Puncak Alam ni, kita mengalami masalah yang sama, lebih kurang macam masalah sosial kan. Buat bisik, berkesurutan, berkaruan, dan rasa hilang hormat kepada masyarakat. Dan ditambah juga bila student sudah masuk, kita menghadapi satu perubahan paradigma. Maksud saya di segi masalah sosial, berkumpulan, membuat bisik, dan yang tak sedap yang kita dengar, alasan yang common sekali, dia bercakap study group untuk exam. So bukan kita tak benarkan, tetapi biarkan dia bercara. At least kalau macam study group tu dalam keadaan waktu yang bersesuaian, kita pun sedia maklum. Tapi kalau dalam pukul 12 ke atas, pukul 1, pukul 2, pukul 3, dan bila kita buat projek, kita buat rushing, dan didapati bukan study kebanyakan. Saya faham dalam keadaan jiwa yang muda dan jiwa yang masih belajar ni, kita faham, teramat faham tentang apa tindakan ataupun apa benda yang tak elok. Dan suka saya nak ceritakan, anda belajar adalah role model pada anak kita. Dan kita selalu mencakap, dan saya sendiri pun cakap, tengok sendiri kakak-kakak, tengok sendiri abang-abang kat sini yang dapat kebenaran tadi. Tuan-tuan, adik-adik sekalian bertuah, kerana peringkat anda semua ni adalah lebih kurang dalam peringkat ibu bapa yang macam kita orang ni. Dalam umur dalam 46, 47, bapa-bapa awak anda semua sama berusia macam kita orang ni. So apabila kita buat tangkapan, bila kita buat ni, kita bukan suka-suka nak tangkap. Kita kadang-kadang kita buat survey, makan 2-3 bulan kita buat survey. Pernah terjadi juga yang kita aim orang lain yang tangkap. Jadi kita bukan suka-suka nak tangkap. Kita pun faham, bila kita merasakan anak kita pun peringkat yang sama, kita pun akan mengalami benda yang sama. Satu hari kita kena kesati. Jadi minta maaf lah, saya cakap saya lebih fokuskan tugas untuk belajar, terus dalam belajar. Masa saya pegang jawatan dulu pun, saya pun pernah berurusan dengan Cik Omar, dengan dekan yang dulu. Masalah ni pun pasal saya belum memanjangkan masalah ni. Dia mohon kerjasama adik-adik semua, buat study group tu biar kena pada tempat dan masanya. Jadi saya tak nak cakap banyak lah, kerana jam menunjukkan dah setelah 2012. Jadi nasihat saya, apa jatuh kamera aku? nasihat saya, kita orang ni ataupun orang ni memang kita perlukan orang. Waktu ni you akan menjadikan, menentukan arah tujuan negara kita akan datang. Jadi peluang yang ada dan ramai yang rakan-rakan yang lain, mungkin pencapaian yang lebih baik pada tuan-tuan adik-adik semua tak dapat masuk you. Ada yang orang skor tinggi pun tapi tak dapat masuk you. Tapi kenapa you dapat ni? Jangan sia-siakan peluang ni. Kita ni dulu mak bapak kita tak ada kepentingan pelajaran. Memang saya anak keluarga belajar. Bapa saya tak pernah pun menyuruh belajar. Tugas dia kau nak pergi sekolah tak? Kalau saya belajar macam tuan-tuan sekarang masih aku, saya tak ada Malaysia pun. Itu dia cakap, itu banyak besar tu. Tapi tuan-tuan adik-adik sekalian beruntung, mak bapak sekarang ada pelajaran,
Macam kita orang ni pun dia sekadar belajar itu je. Tapi kalau nak pandai-pandai lah, nak bijak-bijak lah. Okey lah, masa pun tak ni, saya pun Tuan Majid pun tidak sedar bagi tanya. Jadi saya mengadakan rancangan pelajar-pelajar UiTM yang menyewa kat sini. Sebagaimana rekan-rekan saya pun dah ucap tadi, Saudara Sudirman. Jadi sekian lah ucapan yang saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Tuna. Saya suruh dia ringkaskan ucapan sebab saya nak stop pukul 12. Seperti biasa lah ya, dalam mana-mana forum penghujung dia mesti nak bagi tahu rumusan daripada apa yang kita bincangkan di sini. Okey, saya minta rumusan yang pertama, Cik Omar tolong berikan hasil daripada kita bincang pada hari ini, dan terusnya kita punya profesor. Okey. Memang yalah, untuk menjaga kebajikan pelajar, hubungan baik dengan guru di mana ujian alam ni bukan satu tugas yang mudah. Saya nak tunjuk kepada para pelajar 5,000 pelajar daripada berbagai fakulti, MD, farmasi, sains kesihatan, hotel catering dan bisnes, office management. Masing-masing dengan masalah yang masing-masing. Di setiap zon, okey, di setiap zon, tak perlu tinggal zon mana. Jadi bagi merumuskan, pertama sekali sebagai pelajar kita kena tahu apa peranan dan tanggungjawab kita. Okey, memanglah belajar kan. Di dalam kampus pun sama, tapi di luar ni bagi saya bonus pada pelajar yang luar residen ni. Okey, you dah dapat tahu apa masalah yang akan berlaku dalam masyarakat, apa yang dialami oleh pusat penduduk sekarang ini. Okay? This bonus point compared to the student in the campus yang resident. Okay? Dia boleh jaga dah banyak apa masalah yang akan berlaku, dan akan mematangkan kamu. Penting sekali kematangan diri kita, kematangan kita berfikir sebelum kita membuat sesuatu. Yang pertama. Yang kedua, mematuhi peraturan. Di mana kita punya ada peraturan, saya cakap tadi kan, dalam bidang luar ada peraturan, di Indonesia ada peraturan, everywhere dia bekerja besok ada peraturan. Kita kena menghormati peraturan, ikut peraturan. When you enter, sebagai student pun you dah ikat kamu dengan peraturan, walaupun you tinggal di luar, untuk menjaga image. Bila menjaga image universiti ni, kita kena ingin tak universiti untuk orang Melayu. Untuk orang Melayu ni orang Islam. Orang Islam ni ada hukum dia kena ikut. Jadi tak boleh kata tak tahu, tak ada beritahu. UiTM ni cuma berada di UiTM 3-4 tahun saja. Kita tak mampu nak mendidik kamu sesempurna yang mungkin. Sebab dia datang dulu daripada family, daripada keluarga, daripada hidup bersama. Dan ibu bapa tak mampu nak mendidik kamu sebenarnya. Tak mampu. Kita tak mampu nak mendidik anak kita sempurna yang boleh. Sebenarnya masyarakat lah membantu, cara membantu. Mungkin orang lain kalau kita boleh bantu, yang boleh menegur kita, yang menasihati kita, menunjukkan kita panduan. Ini perlu. Saya bukan cakap untuk belajar universiti di dalam pun sama. Sebab saya di dalam ramai juga. Blok saya ada 200 lebih. Bloknya rendah, tak lagi, tak ramai. Tapi bila cuti tu semua kena jaga.
Okey. Kemudian kita cakap tadi tentang kematangan, tentang peraturan. Bagi saya ini yang penting. Kemudian jaga adab-adab, sopan santun, kasih hormat diri. Yang keempat, jaga agama kita. Solat kita, hubungan baik dengan jiran, dengan masyarakat. Okey. Saya rasa itu saja. Saya tak nak sentuh ke dalam luar, sebab kita mungkin akan ada lagi banyak tafsir kalimat, mungkin di kawasan yang lain, di zon yang lain yang saya telah tetapkan. Okay. Jadi harap belajar aktibar lagi pada pihak pelaku beberapa hari ini. Dalam minggu ini memang ada 4 kes saya nak beritahu, 4 kes, dan semua kes dah ada kat Puncak Alam. Saya dah terangkan masa taklimat di Kabupaten Kia itu kan. Di Puncak Alam ni kes semua ada, sama dengan kes yang lain juga. Kami menghadapi masalah yang sama. Siapa nak selesaikan? Kita lah. Tak kira pihak pengurusan, penduduk pun ada peranan dia. Nak jaga pelajar, membantu kita jaga pelajar. Dan you pun sama, you are part of problem solver. You tak boleh buat masalah, so kami selesaikan. You kena selesaikan dulu. Don't create a problem and ask to other people to solve a problem. Betul tak? Jadi kita kena fikir apa kita nak buat sebelum kita buat sesuatu tu. Boleh ya? Saya letak pada sini supaya mudah faham. Okey? Dari situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Last sekali saya minta pengurusi duduk untuk buat rumusan. Saya bagi dia 3 minit aja. Tak boleh lebih sebab dia tak nak berlepas. Silakan tuan pengurusi. Start 10. Start 10. Terima kasih Tuan Pengurusi. Okay, rumusan pada akhir masa ini. Okay, pertama terima kasih kepada Profesor, Doktor dan juga Encik Omar dan juga pelajar-pelajar JTM yang ada bahagia pada malam ini, dan seluruh warga kerja bagi pihak Persatuan Surah Al-Fatihah dan juga JMB 21 berganding bahu untuk menyelesaikan masalah yang telah timbul. Kita cuma mengharapkan supaya kurangkan masalah yang akan datang. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum. Oh, memang tepat 3 minit. Tak sampai 3 minit daripada Ustaz Haji Abdullah Dr. Asrullah. Okey, ada di kalangan student wanita yang nak bagi pertanyaan tadi. Saya minta maaf, mungkin Encik Omar akan adakan sesi taklimat yang lain, ya, sebab masa kita tak mengizinkan, kerana kita punya profesor pun letih, jadi kita kena mengakhir, ya. Okey, sebagai rumusan, ya, tiada masalah, ya, tiada masalah yang tidak boleh diselesaikan, ya, tiada masalah yang tak boleh diselesaikan dengan kita datang sini untuk berdialog. Bila berdialog, insya-Allah masalah itu kita boleh selesaikan. Sebagaimana Nabi selalu pesan kepada kita bahawa jadikanlah tempat ibadat ini untuk kita menyelesaikan masalah, supaya masalah itu kita selesaikan. Okay, yang kedua, Cik Omar dah beritahu bahawa kita berada dekat sini. First, kita kena hormati penduduk. Kita kena fikir bahawa apa yang kita buat itu betul atau tidak, ya. Dengan cara itu, insya-Allah benda itu akan diperbetulkan. So, nombor 3, untuk mencapai kejayaan memang mudah, tapi untuk kekalkan kejayaan itu memerlukan pengorbanan. Kejayaan itu adalah kejayaan UiTM lah. Semua akan tahu bahawa UiTM itu bagus, tapi untuk kekalkan kejayaan itu memerlukan sokongan daripada anda semua.
Oleh itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi insyaallah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Selesai sudah. Terima kasih.